Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 dari kelas BCK3 ingin membentangkan isu reka bentuk rumah Melayu tradisional yang semakin lupus dek kerana berlakunya zaman permodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiza Syakira binti Muhammad Ramzi dan nombor matrik saya ialah C20B1266. Di sini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pengenalan isu yang kami akan bentangkan. Apakah maksud sebenar rumah Melayu tradisional? Rumah Melayu tradisional ialah suatu tempat kediaman yang dibina oleh para penduduk etnik Melayu sebelum kedatangan asing dan juga kedatangan zaman moden. Rumah kayu Melayu tradisional juga dikaitkan dengan seni bina kontemporari. Walaupun dalam setiap negeri yang ada di Malaysia ini mempunyai rumah Melayu tradisional yang sendiri daripada segi ciri-ciri dan reka bentuk mereka juga berkongsi persamaan seperti rumah kayu tersebut dibina di atas tiang, rumah kayu tersebut mempunyai tangga dan juga di dalam rumah kayu tradisional bilik-bilik yang berada di dalam dibahagikan mempunyai vernacular bumbung dan juga rumah kayu Melayu tradisional sentiasa dihiasi dengan pelbagai jenis hiasan. Jadi di sini kami akan membincangkan isu di mana reka bentuk tradisional rumah Melayu yang semakin ditinggalkan dan dilupakan dek kerana peredaran zaman moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fasih Afika binti Muhammad Fauzan dan bernombor matrik C20A1311. Hari ini saya ingin menerangkan tentang punca yang menyebabkan rumah seni tradisional Melayu sudah dilupus, tidak diingat. Pertamanya adalah ianya mudah rosak, ianya kerana rumah kayu tradisional menggunakan kayu. So kayu yang tidak berkualiti menyebabkan ianya mudah reput dan juga cepat rosak kerana faktor cuaca dan juga serangga perosak seperti anai-anai dan juga kumbang perosak. Seterusnya adalah persepsi rakyat. Masyarakat berfikir bahawa rumah tradisional yang berkayu ini sangat lapuk dan tidak menepati dengan kesesuaian masa pada zaman sekarang, zaman moden. Mereka juga berfikiran bahawa rumah kayu ini nampak seperti kekampungan dan ia menyebabkan mereka ia menunjukkan ianya tidak menarik di mata mereka. Seterusnya adalah harga. Rumah kayu yang berkualiti adalah daripada kayu yang bagus. Oleh itu, kayu yang berkualiti sangat mahal. Ini menyebabkan mereka memerlukan duit yang banyak untuk memiliki rumah kayu yang sangat berkualiti. Kesannya, jika menggunakan kayu berkualiti ini, rumah tersebut akan tahan lama dan juga ianya tidak mudah rosak dimakan oleh anak-anak. Sekian, terima kasih. Saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Saharuddin, nombor matrik C20A1937. Langkah penyelesaian dalam permasalahan kajian adalah yang pertama, membuka jalinan kerjasama antara kerajaan dan Badan Warisan Negara. Warisan tradisi negara haruslah dijaga dan dihargai agar tidak terus hilang di telan zaman. Justru itu, pengetahuan terhadap reka bentuk pada rumah Melayu lama dan cara memelihara amat penting dan memerlukan pengurusan yang bersistematik agar tidak terabai akibat arus pembangunan moden. Contohnya, pihak berkuasa bekerjasama dalam mengadakan kempen memelihara warisan kepada segenap lapisan masyarakat. Kedua, mengharmonikan semula inspirasi seni pertukangan Melayu tradisional bersama pembangunan moden pada hari ini. Hal ini merupakan langkah terbaik kerajaan dalam mengimbangi dasar pembangunan negara tanpa melupai ketuanan Melayu yang mempunyai falsafah tersendiri. Perkara ini bukan sahaja dapat melahirkan generasi warisan yang berjiwa seni bagi generasi akan datang. Contohnya, seni ukiran reka bentuk tradisional diperkenalkan dalam konsep rumah moden untuk menonjolkan lagi ciri-ciri unik sesebuah rumah. Terakhir, membangunkan perkampungan warisan dengan lebih banyak. Hal ini bukan sahaja menimbulkan kesedaran bersama antara pemilik dan generasi kini dalam membudayakan hak milik warisan sedia ada, bahkan dapat menarik lebih ramai orang untuk mengetahui falsafah budaya Melayu dalam seni reka bentuk warisan negara. Sebagai contoh,
Pihak kerajaan membentuk perjanjian bersama pemilik rumah tradisional dalam memelihara seni reka bentuk warisan sebagai pameran kepada orang ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nor Izzah Sulaiman, C20B1166 akan menerangkan mengenai sumber ilmu yang digunakan dalam kajian ini. Baiklah, sumber yang digunakan adalah melalui sumber akal. Kami menggunakan kaedah kuantitatif iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik menggunakan Google Form. Google Form merupakan satu dokumen seperti borang soal selidik tetapi ia dijawab oleh responden melalui atas talian sahaja. Ia lebih senang untuk digunakan sebagai alat pengukur bagi mentafsir data dan membuat analisis kajian yang dijalankan. Dokumen Google Form ini telah kami edarkan ke 50 orang responden. Melalui kaedah ini, kami dapat membuat tafsiran data mengenai isu yang kita bincangkan, iaitu isu reka bentuk tradisional rumah Melayu yang makin lupus akibat faktor pemodernan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Syakirin bin Muhammad Rashid dengan nombor matrik C20A1035. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami ini dengan membentangkan sumber lain yang telah kami gunakan dalam tugasan ini. Baiklah, sumber lain yang telah kami gunakan untuk mendapatkan ilmu adalah melalui sumber internet atau lebih mudah difahami dan dikenali ialah laman sosial. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan internet? Internet merupakan satu rangkaian sesawang yang besar meliputi seluruh dunia yang menghubungkan pelbagai rangkaian antara satu sama lain. Oleh itu, sumber ini menjadi antara sumber utama kami bagi pelaksanaan tugasan ini. Kelebihan yang ada pada sumber internet ini ialah dapat membantu kami sekumpulan mendapatkan maklumat yang lebih luas dan terkini mengenai isu yang dikaji dalam tugasan ini. Melalui sumber ini juga, kami dapat mengenal pasti punca isu yang dikaji melalui pencarian daripada keratan akhbar dalam talian, blog ilmiah, portal rasmi dan juga jurnal. Sebagai contoh, pembacaan melalui keratan akhbar dalam talian misalnya telah menjadi sumber yang boleh dikatakan mempunyai maklumat dan info yang tepat dan dipercayai. Oleh itu, melalui sumber ini, kami dapat mengenal pasti punca kepada isu yang dikaji dalam tugasan ini dan secara langsung membantu kami dapat menghasilkan cadangan yang bernas kepada masalah isu yang dikaji dalam tugasan ini. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zahirah binti Mak Zahrul, memegang matrik number C20A1383. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah kajian carian internet. Di sini saya akan menjelaskan kaedah kajian dari sumber internet ini dilakukan adalah untuk bagi memudahkan lagi pencarian maklumat dan memahami tajuk ini dengan lebih mendalam. Kaedah ini dipilih kerana boleh mendapatkan pelbagai maklumat tentang reka bentuk rumah tradisional Melayu, terutama terhadap aspek reka bentuk dan maksud setiap sudut sesebuah rumah itu sendiri. Jadi kebanyakan maklumat boleh diperoleh dari sumber tidak bercetak yang demikian terdiri daripada sumber internet seperti laman sesawang rasmi, akhbar dalam talian dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh laman sesawang yang boleh kita rujuk, iaitu majalah Sains di mana dia menerangkan tentang aspek reka bentuk. Jadi sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya ialah Ahmad Faiz bin Muhammad Sakri. Nombor matrik saya ialah C20B0904. Kaedah pemerolehan ilmu pula, kami menggunakan Google Form sebagai alternatif untuk kajian kami. Kami menggunakan Google Form kerana kaedah ini dapat memudahkan kajian kami dilakukan dan juga kami tidak perlu ke mana-mana bagi bertanyakan soalan kepada responden.
Kami hanya perlu mengedarkannya kepada responden-responden untuk mengumpul data mengenai pengetahuan masyarakat terhadap seni bina rumah Melayu tradisional. Rata-rata responden yang kami edarkan soalan ini menyuarakan pendapat mereka masing-masing berdasarkan pengetahuan dan pilihan mereka sendiri. Pada rajah carta berikut adalah contoh soalan yang kami hasilkan menggunakan Google Form dan diedarkan kepada responden-responden kami. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, reka corak ataupun reka bentuk yang ada pada rumah Melayu tradisional tidak patutlah kita lupakan atau tinggalkan hanya kerana zaman yang semakin moden. Kita haruslah mempelihara dan juga menjagakan warisan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dan tidak dilupakan daripada dapatan kajian yang kami telah laksanakan. Mereka yang menjawab soalan-soalan tersebut adalah daripada golongan masyarakat yang berada pada zaman sekarang dan mereka juga menegaskan bahawa isu ini patut dibahaskan dan isu ini patut diusulkan kepada orang ramai supaya kita dapat lebih membuka mata untuk menyedarkan pada masyarakat bahawa ini adalah isu yang sangat penting dan isu yang sangat-sangat perlu dititikberatkan. Hal ini juga kerana kita tidak mahu mensia-siakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang dijadikan identiti kita sebagai rakyat Malaysia dan kita sebagai manusia ataupun individu yang bertanggungjawab. Perlulah menjadi orang yang bersikap prihatin terhadap perkara seperti ini. Kita janganlah menjadi seperti kacang lupakan kulit hanya kerana dengan menggunakan alasan zaman semakin moden. Kalau bukan kita, iaitu masyarakat di golongan generasi sekarang, pada siapa lagi kita perlu bergantung harap untuk membahaskan isu ini? Maka dengan ini berakhirlah pembentangan kami dan di sini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Kamil yang telah mengajar kami sepanjang sem ini. Saya mewakili kumpulan 3 ingin memohon maaf jika ada tersilap kata dan juga terkasar bahasa. Dengan itu, sekian, terima kasih.